Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para penonton yang hadir secara atas talian pada hari ini, khususnya kepada para pelajar baharu ambilan ijazah sarjana muda semester 2 sesi 2021-2022. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul walaupun secara atas talian. Kita dapat menyempurnakan bagi sesi slot bersama Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Tun Musin of Malaysia. Jadi saya kira masih belum terlambat dan terlewat untuk saya ucapkan kepada para pelajar baharu dan selamat datang kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga Universiti Tun Musin of Malaysia. Jadi bersama dengan saya Muhammad Sultan bin Suwanda selaku moderator anda yang akan menemani anda hingga ke hujung slot kita pada hari ini. Jadi suka untuk saya ingatkan kepada para penonton bahawa di slot kita nanti mungkin atau di semasa atau hingga di hujung nanti akan ada satu link ataupun pautan borang kehadiran untuk anda isi. Jadi saya minta untuk para penonton untuk sentiasa cakna untuk slot ini yang akan di ruangan komen anda mempunyai link pautan borang kehadiran anda. Jadi sebelum kita teruskan slot kita pada hari ini, mungkin saya boleh ceritakan sedikit sebanyak bagaimana perjalanan slot kita pada hari ini yang akan saya kongsikan, iaitu kita akan mulakan dengan segmen yang pertama, pengenalan pusat tanggungjawab di bawah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Dan seterusnya kita akan pergi kepada segmen motivasi dan perkongsian tips yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita. Jadi yang slot yang terakhir iaitu segmen yang terakhir, segmen soal jawab. Jadi saya ingin mohon rakan-rakan para penonton yang berada di atas talian jangan malu, jangan segan sekiranya anda ada soalan yang ingin diajukan dan ingin kemukakan kepada panel jemputan kita pada hari ini, silalah kemukakan di ruangan komen yang telah disediakan. Mana tahu mungkin soalan anda akan saya pilih untuk saya tanyakan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini untuk para penonton sekalian, saya tidak keseorangan kerana bersama dengan saya, bersama dengan panel jemputan yang saya kira cukup istimewa, kita bawakan khas untuk anda semua. Jadi mungkin sebelum itu bolehlah kiranya untuk saya menceritakan sedikit latar belakang dan pengalaman beliau. Beliau pernah menjawat beberapa jawatan penting di Universiti Tun Musin of Malaysia, antaranya pengarah dan dekan Pusat Pembangunan Pelajar iaitu P3P dan pengarah urusan di FKAP iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina Konsult Sdn Bhd di bawah syarikat terbitan universiti. Beliau juga memegang ijazah sarjana muda sains ini dalam kepujian dalam bidang perumahan, bangunan dan perancangan kejuruteraan bangunan dari Universiti Sains Malaysia dan sarjana alam sekitar dalam bidang teknologi alam sekitar infrastruktur dari Universiti Putra Malaysia. Kemudiannya beliau menyambung pengajian ke peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang seni bina reka bentuk bioklimatik di University of Liverpool, Merseyside, England. Beliau menyelia seramai 25 pelajar pasca siswaza dan 68 pelajar sarjana muda di Fakulti FKAP iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, terlibat dengan lebih 100 projek penyelidikan sebagai ketua penyelidik dan juga penyelidik. Jadi beliau yang saya masukkan ialah panel jemputan kita iaitu Profesor Madya Surveyor Teologis Dr. Loman Hakim bin Ismail, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Tun Musin of Malaysia. Jadi Assalamualaikum Prof, apa khabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Prof, sihat Prof? Alhamdulillah. Prof dah makan Prof? Alhamdulillah, pagi tadi dah lah. Alhamdulillah. Okey Prof, jadi sebelum kita mulakan slot kita pada hari ini Prof, mungkin kita boleh dapatkan sedikit orang kata aluan dan pembukaan untuk para penonton dan hadirin yang berada di atas talian. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton sesi taklimat bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Sultan kerana sudi bersama saya lah pada malam ini. Sama-sama kita berkongsi maklumat kepada mahasiswa yang baru untuk sesi kemasukan 2021-2022 ni. Dan bagi pihak Universiti Tun Musin of Malaysia, saya mengucapkan selamat datang dan selamat meneruskan pengajian Universiti Tun Musin of Malaysia. Kita jangan lupa bahawa ilmu
itu adalah satu perjuangan lah. Mana you all semua perlu berjuang dan berani untuk meneruskan perjalanan hidup seterusnya lah. Ini satu perjuangan Sultan. Ya, betul Prof. Itu saja untuk permulaan Sultan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi itu dia sedikit kata-kata pembukaan daripada kita punya panel jemputan kepada anda semua. Jadi Prof, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, kita ada beberapa segmen yang akan ada dalam slot kita pada ini. Jadi kita akan teruskan ke segmen yang pertama. Jadi sebelum itu saya nak tanya kepada panel jemputan kita, adakah Prof sudah bersedia? Mudah-mudahan dipermudahkan. Baik, kalau Prof sudah bersedia, saya pun dah bersedia. Saya yakin dan percaya para penonton yang berada di atas talian sekarang ini pun sudah bersedia. Jadi kita akan teruskan dengan segmen kita yang pertama, iaitu pengenalan Pusat Tanggungjawab Universiti Tun Usin of Malaysia yang di bawah naungan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Jadi mungkin kita dapat paparkan beberapa video pengenalan Pusat Tanggungjawab, iaitu dimulakan dengan 4 PTJ. Kita mungkin boleh saksikan sebentar nanti yang akan dimulakan dengan Pusat Pembangunan Pelajar, Pusat Kebudayaan, Pusat Sukan Universiti dan juga Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Arif bin Agam, Pengarah Pusat Pembangunan Pelajar, serta para staf saya terdiri daripada Dr. Sledi, Dr. Emidia dan Dr. Khalid serta staf yang lainnya, mengucapkan syabas kepada pelajar UTHM kerana anda telah memilih sebuah universiti yang mengutamakan perkembangan pelajar. So we here at PBP try to develop the best of you, di mana anda semuanya berpotensi dalam pelbagai bidang, sama ada bidang sukan, bidang engineering atau bidang-bidang yang lain seperti pengacara TV atau pakar motivasi atau juga sebagai seorang pemimpin di masa hadapan. Di PBB, kami bersedia untuk membantu anda to explore yourself. Okay? Maksudnya, kami membantu anda untuk eksplorasi potensi diri anda. You are the best. And we are also the best place for you to explore your potentials. Terutama dalam potensi diri anda dalam pelbagai ruang lingkup potensi diri seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran dalam membuat analisa, kemahiran dalam interpersonal, dan semua kemahiran ini dimiliki oleh semua pelajar. Cuma bila pendedahan yang kurang, maka kita mungkin tidak dapat mengeksplorasi bakat yang kita miliki. Sebagai contoh, saya memberi contoh kepada Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Mereka adalah antara insan yang dapat meneroka keupayaan mereka pada peringkat yang lebih awal. Begitu juga dengan Datuk Siti Nurhaliza dan juga Niloufar. Ini adalah antara tokoh-tokoh tempatan yang mampu mengenal pasti potensi diri mereka pada peringkat yang awal. Maka di PBP, kami berusaha merangka sebarang program yang mampu mencongkil bangka anda sendiri dan memberikan satu kenangan yang terindah, because university is the best place for you to explore your own legacy, make your own history. Maksudnya, di sinilah, di universiti inilah adalah saat-saat terindah dalam hidup anda. Maka eksplorasilah sebaik mungkin, yang mampu bukan sahaja membentuk diri anda untuk pada masa hadapan, juga memberikan anda potensi yang terbaik untuk diri anda. Dengan itu kami akan membantu anda dalam pelbagai program seperti program keusahawanan, program inovasi atau program mengenal pasti bakat atau program seperti job seek. Di sini semua program-program itu adalah direncanakan untuk anda semua. Jadi anda boleh menghubungi kami untuk sebarang program-program yang akan membantu anda mengeksplorasi potensi diri anda sendiri.
Dengan itu kami akan mengucapkan motto kami, iaitu we help you to discover the best of you. Can we make it one? 1, 2, 3. We help you to discover the best of you. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ataupun UTHM. Nama saya Dr. Muhammad Nizam bin Atan, merupakan pengarah Pusat Kebudayaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Hari ini saya akan ceritakan sedikit berkaitan dengan peranan Pusat Kebudayaan Universiti di universiti ini. Pusat Kebudayaan Universiti ataupun lebih dikenali dengan nama PBU merupakan sebuah pusat di mana memberi khidmat kepada pelajar-pelajar terutamanya dalam aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian di universiti ini. Di bawah Pusat Kebudayaan ini terdapat 3 buah jabatan, iaitu Jabatan Teater dan Tari, Jabatan Muzik dan juga Jabatan Sastra dan Warisan, di mana ketiga-tiga jabatan ini bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti pelajar yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Di antara tugas dan tanggungjawab utama PBU ini adalah memberi nasihat dan khidmat kepada semua aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan yang mana pelajar mengikutinya. Jadi penasihatan kepada kelab-kelab pelajar di bawah Pusat Kebudayaan ini biasanya berkaitan dengan bidang-bidang budaya. Seperti sebuah kelab yang dinamakan sebagai kelab warisan, begitu aktif dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan. Dan juga beberapa buah kelab yang kami naungi. Selain daripada itu, tugas dan tanggungjawab Pusat Kebudayaan Universiti juga adalah memberi khidmat kepada universiti dalam acara-acara kesenian dan kebudayaan. Terutamanya bagi majlis-majlis rasmi universiti seperti istiadat convocation, seperti majlis-majlis anugerah-anugerah dan juga majlis-majlis sambutan-sambutan di universiti ini. Selain daripada itu, tugas dan tanggungjawab Pusat Kebudayaan ini adalah sebagai ahli kepada Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia, iaitu singkatannya MAKUM. Jadi tugas kami di MAKUM adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang diperlukan berkaitan dengan bidang kesenian dan kebudayaan di bawah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh MAKUM. Di antaranya adalah bidang-bidang seminar, penyelidikan, pertandingan-pertandingan yang bersifat kesenian dan juga penyelidikan-penyelidikan yang membawa kepada penerbitan-penerbitan sama ada buku ataupun penerbitan-penerbitan media. Selain daripada itu, tugas kami di sini adalah memastikan bahawa semua pelajar-pelajar yang ingin mendalami ilmu kesenian ataupun kebudayaan hadir ke pusat kami untuk kami latih dan kami sediakan untuk pertandingan ataupun untuk menyertai mana-mana program di bawah pusat kami ataupun di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi. Selain daripada itu, kami banyak menjalankan program-program budayaan dalam bentuk fizikal, iaitu bengkel, seminar, persembahan sama ada di dalam ataupun di luar negara. Di era pandemik ini pun juga kami menjalankan program-program bersifat webinar secara atas talian. Persembahan ataupun penerbitan lagu-lagu juga banyak kami jalankan. Dan selain daripada itu, tugas kami adalah untuk bersama dalam masyarakat dalam membangun dan melestarikan budaya setempat. Jadi, khidmat kepakaran kami banyak kami salurkan kepada pelajar dan juga masyarakat
seperti terutamanya di negeri Johor ini. Jadi sebenarnya pusat kebudayaan ini sangat membuka pintu kepada semua pelajar-pelajar untuk hadir dan mempunyai bakat yang besar untuk kami didik dan juga latih menjadi seorang pelajar yang berjaya, bukan hanya dalam akademik, bahkan dalam added value-nya, iaitu sahsiah diri melalui seni dan budaya. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada anda semua. Silalah datang ke pusat kebudayaan kami untuk bersama-sama kami memajukan universiti dan juga seterusnya kepada negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar baharu. Saya Azli Tudun, pengarah Pusat Sukan UTHM. Bila kita sebut pasal sukan, sudah mestinya pejabat saya punya fungsi. Pejabat Pusat Sukan, kita ada dua fungsi utama. Yang pertama, melakukan aktiviti pelajar, melaksanakan aktiviti pelajar, merancang untuk kompetensi pelajar. Yang kedua adalah pengurusan fasiliti sukan. Jadi, datanglah ke Pusat Sukan. Kan, berbagai-bagai aktiviti utama kita ada. Setiap tahun, kita ada kejohanan sukan, antara fakulti, sukan antara kediaman dan juga sukan-sukan utama. Kan? So, pelajar baharu, selamat datang ke UTHM. UTHM, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Pertama, saya mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baharu Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jika UTHM adalah pilihan pertama untuk anda semua, saya ucapkan tahniah kerana mendapat pilihan pertama. Tapi jika pilihan kedua, ketiga atau seterusnya, jangan bersedih. Masih lagi tahniah. Anda semua sebenarnya sangat bertuah dapat masuk ke UTHM. Kenapa bertuah? Saya akan beritahu selepas ini. Dengarkan perkongsian saya. Baik, nama saya Muhammad Saufi bin Kamarudin. Saya kini adalah pengarah Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni, iaitu PKKA UTHM. PKKA UTHM sebelum ini dikenali sebagai Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni yang ditubuhkan pada 2008. Disebabkan alumni kita yang bertambah sehingga Jun 2021 kita ada hampir 50,000 alumni dan mereka boleh membantu dalam kerjaya pelajar apabila pelajar bergraduan, yang mana kita tahu kini keboleh pasaran graduan ataupun graduate employability adalah agenda utama setiap universiti, maka kita jenamakan semula Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni kepada Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni PKKA pada 2019. PKKA didukung oleh 3 jabatan utama, iaitu yang pertama adalah Jabatan Kemajuan Kerjaya Pelajar, yang kedua Jabatan Latihan Industri Pelajar, dan yang ketiga Jabatan Hubungan Alumni. Selain daripada itu, kami juga disokong oleh 2 unit utama, iaitu unit pentadbiran dan kewangan serta unit data dan perangkaan. Baik, visi PKKA adalah mewujudkan hubungan yang berterusan demi kemajuan alumni dan universiti. Manakala misi PKKA UTHM adalah mengeratkan kerjasama alumni dalam pelbagai bidang secara holistik melalui sumbangan idea dan kepakaran serta pelaksanaan program pembangunan profesionalisme. Antara program utama yang dianjurkan ataupun program utama di bawah PKKA adalah Job Center at UTHM, yang mana Job Center ini diselaraskan oleh Jabatan Kemajuan Kerjaya Pelajar. Ia merupakan satu one-stop center ataupun satu hub untuk peluang-peluang kerjaya, peluang-peluang latihan industri dan juga iklan-iklan pekerjaan yang kita kumpulkan daripada industri dan juga dari alumni kita sendiri, yang mana ia memberi peluang kepada pelajar bagi mendapatkan tempat latihan industri, tempat kerjaya selepas graduan dan seterusnya. Selain daripada itu, Jabatan Kemajuan Kerjaya Pelajar juga melatih pelajar dari segi career profiling.
Kita ada kursus resume attack yang mana kita gilap resume pelajar dan juga kita buat juga interview, temu duga mock interview bagi persediaan ke arah kerjaya. Jabatan Latihan Industri pula memfokuskan kepada latihan industri sama ada inbound atau outbound. Outbound bermaksud pelajar UTHM melaksanakan latihan industri di luar UTHM, manakala inbound pula adalah kita menerima pelajar daripada luar dan melaksanakan latihan industri di dalam UTHM. Maka Jabatan Latihan Industri Pelajar ini menguruskan kedua-dua jenis latihan industri ini. Dan yang ketiga, Jabatan Hubungan Alumni memperkasakan hubungan antara universiti dan alumni, di mana kita ada Global Alumni Network UTHM ataupun GAN. Dan Global Alumni Network ini memberi fokus kepada kita membantu alumni, terutama mereka yang masih belum bekerja, dan kepada alumni yang telah berjaya, mereka boleh membantu UTHM dan juga pelajar UTHM ini bagi membina kerjaya mereka. Baik, tadi saya katakan mengapakah anda semua bertuah, bukan? Kerana mengikut statistik 2020, graduate employability atau keboleh pasang graduan UTHM berada pada paras 94.6%, iaitu paras yang sangat membanggakan. Oleh itu, anda semua bertuah dan saya ucapkan berjaya. Saya ucapkan semoga anda berjaya dalam pelajaran anda. Terima kasih. Jadi itulah dia seperti yang telah kita saksikan sebentar tadi berkenaan dengan video pengenalan pusat tanggungjawab yang telah disediakan, iaitu 4 PTJ. Jadi Prof, mungkin setelah apa yang kita lihat sebentar tadi pengenalan pusat tanggungjawab, mungkin kita boleh minta sedikit sebanyaklah Prof untuk kupaskan ataupun ulaskan kepada para penonton yang secara atas talian ini berkenaan dengan pusat tanggungjawab yang telah kita saksikan sebentar tadi. Silakan Prof. Okay, terima kasih Ustaz. Sebenarnya pertama tadi saya lihat pusat pembangunan pelajar. So untuk makluman semua bahawa pusat pembangunan pelajar ni adalah satu pusat ataupun PTJ, kita panggil PTJ, yang bertanggungjawab untuk melihat secara menyeluruh proses pembangunan pelajar di Universiti Nasional Malaysia lah. Dan pusat ini diketuai oleh seorang ketua pengarah ataupun pengarah, dan di bawahnya ada 3 orang ketua jabatan lah. So, pusat ini secara umumnya dia akan melihat segala proses ataupun aktiviti-aktiviti pelajar yang hendak dikemukakan kepada Pejabat Hal Ehwal Pelajaran nanti. So, pusat ini membantu melihat macam mana kita bahukan pengembangan pelajar tu yang masuk ke dalam UTHM ini daripada peringkat seawal kemasukan hinggalah ke peringkat akhir, sehingga mereka tamat pengajian lah. Pusat ini melihat dari segi starting school, kita namakan sebagai starting school, dan intermediate school, finishing school. Okay, kemudian yang kedua ialah Pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan universiti, dan pusat ini sebenarnya dia membantu pelajar-pelajar dalam aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang berkaitan dengan kebudayaan. So, ni melibatkan seni tari, teater, muzik dan sebagainya lah. So, pusat ini kita mempunyai tenaga-tenaga yang terlatih lah. Dan mereka ni membantu pelajar-pelajar yang berminat dalam seni dan budaya untuk terus meningkatkan, mengasah bakat mereka dalam kebudayaan lah. Okay, yang ketiga ialah pusat sukan. Pusat sukan universiti ni melihat segala program sukan. Sukan ni sekarang ni kita ada sukan fizikal dan juga sukan yang bukan fizikal lah, yang secara online pun mereka melihat. Sukan fizikal ni biasa seperti bola sepak, olahraga, hoki dan sebagainya lah. Dan yang sekarang ni mereka telah mula melihat dalam aspek sukan yang lain, aspek sukan digital seperti PUBG, Mobile Legends dan sebagainya, yang itu yang mereka terpaksa lah melihat pembangunan sukan tu yang mana boleh membantu pelajar-pelajar kita berkembang dalam aspek sukan.
Dan mereka juga menguruskan fasiliti-fasiliti sukan yang ada di ni. Kolam renang misalnya, court badminton, stadium bola dan sebagainya. Semuanya diuruskan di pusat sukan universiti. Dan PTJ yang seterusnya ialah Pusat Kemajuan Kejaya dan Alumni. So, yang ini melihat bagaimana pusat ini boleh membantu pelajar dari semua fakulti tentang bagaimana mereka menyiapkan produk-produk di UTSM ni ataupun pelajar-pelajar kita ni untuk menghadapi alam pekerjaan. Mereka akan cuba menghubungkan pelajar ini dengan pihak industri semasa dalam pengajian hinggalah ke akhir pengajian. So dengan harapan bahawa hubungan mereka ni ataupun pendedahan pelajar ni kepada industri telah bermula seawal mereka masuk ke dalam universiti lah. Dan pusat ini dia sentiasa memantau kebolehpasaran graduan universiti dari semasa ke semasa setiap tahun. Dan maknanya kita mempunyai sasaran untuk mencapai kata orang tu ialah kebolehpasaran graduan ataupun GE, graduate employability, pada kadar 90% ke atas lah. So far kita setakat ini telah berjaya pada tahun 2019 misalnya mencapai GE pada kadar 95.4%. Dan untuk tahun 2020 94.6%. Berbeza dengan tahun 2018 itu hanya 74.7%. Maknanya pihak pengurusan PKKA ni telah melaksanakan tugas dengan baiklah sehingga kita meningkatkan kadar GE kita ke tahap yang boleh dibanggakan. Pernah kita mendapat tempat yang kedua di kalangan UA yang ada di Malaysia ni Betul. Itu satu indikator yang baiklah. Dan sehingga ini kita mempunyai jumlah alumni seramai lebih daripada 50,000 lah. 50,000 ni. Saya rasa kalau tak silap dalam 50,000 lebih lah. Tak pasti apa. Dan ini satu kejayaan yang kita rasa akan diteruskan lah, patut diteruskan dari pihak PKK, tahniah PKK. Dan mungkin daripada ni kita mau melihat lebih ramai lagi alumni kita berdaftar dengan universiti lah. Okey, terima kasih, itu saja. Baik. Terima kasih Prof di atas orang kata ringkasan berkenaan dengan pusat tanggungjawab yang telah kita saksikan sebentar tadi. Jadi berdasarkan apa yang telah dikatakan dan dikemukakan oleh Prof tadi, saya harap para penonton yang berada di rumah secara tersalat ini dapat menyediakan sebuah kertas ke buku nota untuk membuat catatan berkenaan dengan info-info yang telah diberikan sebentar tadi untuk kita kata sebagai penambahan ilmu ataupun pengetahuan dalam pusat tanggungjawab yang berada dalam universiti. Jadi kita teruskan lagi Prof. Untuk pusat tanggungjawab yang seterusnya, mungkin rakan-rakan para penonton semua boleh saksikan sebentar nanti berkenaan dengan video pengenalan yang telah disediakan oleh pusat tanggungjawab yang ada, iaitu Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Pusat Kaunseling Universiti dan juga Pusat Perumahan Pelajar. Jadi tanpa melengahkan masa Prof dan para penonton sekalian, mari sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya, Hazrinas binti Husin Elias Hashim, Pengarah Pejabat Hal Ehwal Pelajar, mewakili semua staf Pejabat Hal Ehwal Pelajar ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru kerana berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga besar Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Pejabat Hal Ehwal Pelajar merupakan salah satu pusat tanggungjawab yang menjadi tunjang utama dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelajar sepanjang mengikuti pengajian di UTHM. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah pengurusan kebajikan dan kesejahteraan pelajar. Pasukan PHEP berusaha untuk membantu para pelajar, terutamanya pelajar kategori berkeperluan
dalam aspek pengurusan pinjaman pelajaran seperti PTPTN, JPA dan beasiswa. PHCP juga membantu menguruskan tuntutan perubatan, insurans, surat jaminan perubatan dan khairat pelajar. Selain itu, pelajar yang berkelayakan juga boleh membuat permohonan untuk mendapatkan peranti dan pelan data bagi memastikan pelajar UTHM dapat mengikuti pengajian dengan selesa. PHCP juga telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus bantuan-bantuan seperti dana ihsan, food bank siswa dan Sabil Al-Hikmah kepada pelajar golongan B40. Pelajar yang dikasihi, pengangkutan merupakan perkhidmatan yang sangat penting kepada pelajar. PHCP merupakan pusat tanggungjawab yang menyelaraskan perkhidmatan pengangkutan dalam kampus dan juga permohonan pengangkutan keluar kampus, terutamanya pergerakan ke kuliah dan juga aktiviti atau program yang dijalankan oleh pelajar. HCP juga akan menyelaras semua permohonan aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar dan sentiasa menyokong bagi memastikan pelajar-pelajar UTHM melalui satu pengalaman yang manis dan berguna untuk dijadikan panduan dan pedoman. Justru itu, saya menyeru kepada semua pelajar untuk terlibat secara aktif dan menimba ilmu dan pengalaman semaksimal mungkin. Akhir kata, saya mendoakan anak-anak pelajar sekalian sentiasa dilindungi dan berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pusat Kaunseling Universiti atau lebih mesra dipanggil PCU. Saya Dr. Nur Aisyah binti Daud, pengarah Pusat Kaunseling Universiti, juga pegawai psikologi di PCU. Berberkatan moto mesra membantu kerahsiaan terpelihara, kami menyediakan perkhidmatan kaunseling sebagai platform kepada pelajar untuk berkongsi apa jua isu yang mereka hadapi. Selain daripada itu, Pusat Kaunseling juga melaksanakan program-program berbentuk motivasi untuk membimbing pelajar mempersiapkan diri menjadi pelajar kelas pertama yang terbaik. Selain daripada itu, kami juga melaksanakan program-program psikologi untuk meningkatkan penghargaan ke diri, motivasi, personaliti dan potensi pelajar agar mereka lebih produktif apabila berkerjaya kelab. PCU UTHM terletak di Blok 15 iaitu bangunan Job Center UTHM. Pusat kaunseling menyediakan fasiliti dan kemudahan untuk kesejahteraan emosi pelajar seperti bilik sesi kaunseling, bilik perbincangan, bilik terapi dan juga bilik latihan Al-Ghazali. Kami mengalu-alukan pelajar untuk melayari laman web kami, Facebook dan juga Instagram kami. Pelajar yang berhasrat untuk mendapatkan perkhidmatan kami boleh membuat temu janji di sistem kami iaitu CMS Counselling Management System. Ingat jika anda memerlukan bantuan, bertindaklah segera. Kami sentiasa bersama anda dan kami akan tetap bersama anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Pusat Perubahan Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya Muhammad Halim Irwan bin Ibrahim, selaku pengarah Pusat Perubahan Pelajar, lebih dikenali sebagai PRP. UTHM mewakili warga kerja PRP Kolej Kediaman dalam kampus Parit Raja, Kolej Kediaman luar kampus Parit Raja dan Kolej Kediaman kampus Pagoh ingin mengucapkan tahniah kerana terpilih untuk memasuki UTHM bagi menyambung pengajian anda. Hadirin hadirat sekalian, kehidupan di universiti ini adalah satu tempoh atau tahap kehidupan yang begitu penting dalam membina jati diri, personaliti, kemahiran dan bakat para pelajar. Justru, saya berharap agar anak-anak pelajar akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaiknya untuk menerokai kehidupan di kampus secara sihat dan mengambil peluang
untuk memperkasa bakat dan kemahiran anda. Dalam melahirkan modal insan yang berkualiti, penyediaan persekitaran yang kondusif amatlah signifikan. Sehubungan itu, PRP berfungsi dalam menguruskan hal ehwal berkaitan perancangan dasar penginapan pelajar, keperluan prasarana penginapan, penyelenggaraan dan pembersihan kolej serta pembangunan sumber manusia dalam memastikan kebajikan pelajar berada pada tahap memuaskan. Para pelajar yang diraihkan, sebagai salah satu usaha untuk mempersada Kolej Kediaman dan Penginapan Pelajar UTHM, sebuah transformasi Kolej Kediaman telah diperkenalkan bermula 1 Januari 2022. Transformasi ini menyaksikan beberapa perubahan, antaranya yang pertama, penggabungan Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Kolej Kediaman Tun Fatimah dan Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail yang kini dikenali sebagai Kolej Kediaman dalam kampus Parit Raja, KKDK. Yang kedua, Kolej Kediaman Perwira dan Pejabat Pelajar Tanpa Asrama yang kini dikenali sebagai Kolej Kediaman Luar Kampus Parit Raja, KKLK. Dan yang ketiga, penggabungan Kolej Kediaman Pagoh 1, Kolej Kediaman Pagoh 2 dan Kolej Kediaman Pagoh 3 yang kini dikenali sebagai Kolej Kediaman Kampus Pagoh, KKKP. Transformasi ini turut merangkumi penstrukturan semula organisasi pentadbiran Kolej Kediaman yang kini dikepalai oleh pengetua dan dibantu oleh 2 orang timbalan pengetua. Secara umumnya, keseluruhan Kolej Kediaman di bawah seliaan PRP ini mampu untuk menampatkan seramai hampir 5,700 lelaki dan 4,100 perempuan atau sebanyak 56% daripada jumlah pelajar UTHM. PRP sentiasa berusaha ke arah meningkatkan jumlah kapasiti ini agar lebih ramai pelajar dapat menerima manfaat dan persekitaran pelajar yang kondusif. Para pelajar yang disayangi, dalam rangka tindakan kesejahteraan pendidikan tinggi sejahtera IPT, 7 strategi telah digariskan. Antara strategi yang berkait rapat dengan penginapan dan perumahan pelajar adalah strategi kedua, memperkukuh kebolehpasaran graduan. Strategi kelima, memacu kesejahteraan komuniti. Dan strategi keenam, mempersada kecemerlangan industri. Justru, pihak UTHM dan PRP khususnya komited dalam merealisasikan pelan dan dasar yang dirangka kerajaan demi kemaslahatan negara dan rakyat. Lantaran itu, PRP telah diberikan tanggungjawab dan amanah yang amat penting dalam menjayakan strategi ini. Hal ini termasuklah melalui inisiatif pengenalan modul DNA Kecemerlangan Pelajar UTHM atau lebih dikenali sebagai GRID yang merupakan akronim kepada Global, Resilient, Innovative, Trustworthy dan Talent. Modul GRID ini akan dijadikan panduan dalam mewujudkan sebuah ekosistem kampus yang mapan, maju dan berkualiti. Akhir kata, sebagai sebuah keluarga yang harmoni dan sejahtera, penglibatan dan penyertaan para pelajar yang dikasihi bersama dengan pihak pengurusan universiti dapat menjamin pembentukan budaya pengajian tinggi yang berkualiti, seterusnya membantu meningkatkan nilai dan identiti para pelajar. Saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang dan syabas buat semua anak-anak pelajar. Sekian, terima kasih. Jadi itu dia seperti yang telah kita saksikan sebentar tadi, iaitu video pengenalan yang telah disajikan oleh kita, iaitu daripada pejabat HL pelajar, daripada Pusat Kaunseling Universiti dan juga Pusat Perumahan Pelajar. Jadi Prof, sama juga seperti tadi, mungkin Prof boleh berikan sedikit ulasan ataupun ringkasan kepada para penonton kita pada hari ini berkenaan dengan video pengenalan Pusat Tanggungjawab yang telah kita saksikan sebentar tadi. Jadi silakan Prof. Okay, basically kita punya peranan HEPA di universiti ni sebenarnya untuk melihat 2 perkara lah. Yang pertama, kebajikan pelajar dan yang keduanya ialah pembangunan pelajar. Jadi semua PTJ yang ada di bawah kluster hal ehwal pelajar ni sebenarnya ialah PTJ yang bertanggungjawab
untuk melihat dua perkara itulah. So, jadi tidak ada isu bahawa pelajar-pelajar kita ni terabai dan sebagainya lah. So memang peranan hal ehwal pelajar ni untuk melihat kedua perkara itu, kebajikan dan juga pembangunan pelajar. So tadi video tadi kita lihat bahawa ada beberapa PTJ yang boleh dikatakan sebagai PTJ utama lah, penggerak dalam memberi perkhidmatan ataupun servis kepada pelajar-pelajar UiTM, iaitu yang pertama tadi pejabat hal ehwal pelajar. So, pejabat hal ehwal pelajar kita mempunyai staf yang sangat kompeten, diketuai oleh Puan Hazrinas dan dibantu oleh ramai pegawai yang berkaliber lah, antaranya Cik Syahid Muhammad Firuz, Cik Firul, Cik Ahmad Firul kan. Kemudian kita ada Puan Mariam dan juga Puan Suhaila lah. So semua pegawai ni memang yang berpengalaman dalam membantu pelajar dalam aktiviti dan juga program-program kebajikan lah. Secara umumnya perkhidmatan yang diberikan ataupun dipertanggungjawabkan oleh pejabat hal ehwal pelajar ini ialah melihat dari segi aktiviti pelajar, program-program yang pelajar ingin laksanakan, baik di peringkat kolej maupun di peringkat fakulti dan sebagainya lah, kelab, persatuan dan sebagainya. Semua dilihat ataupun dimohon melalui pejabat hal ehwal pelajar ni. Kemudian dia juga melihat tentang sistem pengangkutan ataupun pengangkutan yang patut kita sediakan kepada pelajar lah, keperluan pelajar tu macam mana untuk bergerak daripada kolej ke universiti dan sebagainya. Dan antara perkhidmatan lain yang diberikan ialah juga melihat tentang penajaan pelajar dari segi scholarshipnya, bantuan-bantuan kewangan dan sebagainya lah. Serta juga mungkin kalau ada mahasiswa, PTPTN, semua hal ehwal kewangan tu biasanya melalui pejabat Ehwal pelajar. So yang kedua ialah pejabat yang kedua tadi kita lihat ialah pejabat ataupun pusat kaunseling universiti. So pusat kaunseling universiti ni diketuai oleh Dr. Nur Rasha binti Daud, dan kita mempunyai beberapa orang kaunselor yang berdaftar lah, dan mereka ini mempunyai tauliah, bukannya sembarangan kaunselor yang kita ambil, dan mereka telah berkhidmat di sini lebih daripada 5 hingga 10 tahun lebih. Kita ada Puan Dr. Asfar Laila Abdullah, kita ada Encik Syarul Nizam Luqman, dan kita ada juga Encik Muhammad Khairullah. Semua ni kaunselor-kaunselor yang berpengalaman lah. Mereka ni tugas mereka ialah memberi bimbingan dan kaunseling. Itu juga utama. Memberi perkhidmatan dalam bimbingan dan kaunseling, dan juga dari aspek pembangunan diri pelajar lah. Pembangunan diri ni kadang-kadang melibatkan masalah-masalah dalaman ataupun luaran yang mengganggu ataupun menggugat proses pembelajaran yang pelajar alami. Dan mereka ini sebenarnya membantu bagaimana nak mengurangkan gangguan tu ataupun impak-impak daripada gangguan tersebut kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah berkenaan lah. Dan juga mereka juga melihat dari segi membantu dari segi pembangunan kerjaya, nasihat tentang macam mana mereka perlu menguruskan diri bagi mencapai ataupun menyiapkan diri untuk menjadi graduan yang bersedia dengan alam pekerjaan nanti. Dan selain daripada itu, mereka juga ada menganjurkan beberapa kursus-kursus yang berkaitan dengan contohnya macam mana untuk bersedia menghadapi kehidupan di kampus, pembelajaran untuk menjadi orang yang cemerlang dan sebagainya. Itulah sebenarnya datanglah beramai-ramai ke pejabat kaunseling ni untuk mendapat perkhidmatan. Bukan saja orang yang menghadapi masalah dan tak ada masalah pun boleh berjumpa dengan kaunselor ni untuk merancang bagaimana mereka nak meningkatkan potensi diri masing-masing pun boleh. Seterusnya PTJ yang ketiga tadi kita lihat adalah pusat
perumahan pelajar. Pusat perumahan pelajar ni sebenarnya diketuai oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Halim bin Irwan bin Ibrahim, dan melihat dari segi semua kolej-kolej kediaman yang ada di universiti lah. Kita ada kolej kediaman dalam kampus, kita ada kolej kediaman luar kampus, dan kita ada juga kolej kediaman kampus Pagoh. Dan ketiga-tiga kluster kolej ni sebenarnya diketuai oleh seorang pengetua dan 2 orang timbalan pengetua lah. Dan di dalam tu ada juga fellow, pembantu fellow dan ramai lagi lah struktur yang ada di dalam tu untuk memastikan bahawa kolej kediaman kita teratur dan tersusun untuk memberi perkhidmatan kediaman kepada pelajar-pelajar kita. So saya rasa itu saja, mungkin yang lain-lain nanti boleh kita dapatkan dalam berjumpa sendirilah. Maksud saya berjumpa sendiri dengan mereka ni, dan insyaAllah mereka ni sangat-sangat membantulah pelajar-pelajar kita, insyaAllah. Itu saja setakat ni, Sultan. Baik, terima kasih Prof di atas perkongsian ataupun ringkasan berkenaan dengan pusat tanggungjawab yang telah kita saksikan video pengenalan sebentar tadi. Jadi Prof, kita juga mempunyai timbalan dekan Prof. Betul Prof? Ya, betul. Jadi Prof, mungkin para penonton semua nak tahu peranan ataupun berapa ramai yang ada sebenarnya dekat timbalan dekan yang berada dalam di bawah HEPA di fakulti ataupun di universiti kita. Silakan Prof. Okay, sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahawa HEPA ni memang kita melihat hal ehwal kebajikan dan juga pembangunan pelajar. Bukan sahaja di kolej kediaman, tetapi malahan juga di fakulti lah. Di fakulti pun kita ada struktur kumpulan yang melihat tentang hal ehwal pelajar ni, iaitu yang diketuai oleh timbalan dekan lah. Timbalan dekan hal ehwal pelajar dan alumni. Dan setiap fakulti ada. Setiap fakulti ada seorang, dan mereka ni akan mengetuai pasukan HEPA di fakulti lah. Mereka ada tim-tim mereka sendiri yang membantu pelajar tentang bagaimana untuk melibatkan diri ataupun terlibat secara aktif dalam hal ehwal pelajar lah. Dan saya percaya bahawa timbalan-timbalan dekan yang ada di fakulti ini sangat membantu dan sangat so-called friendly kepada pelajar. Jadi jangan takut dan jangan gusar untuk berjumpa dengan mereka dan memohon bantuan, memaklumkan apa juga masalah yang ada supaya perkara itu tidak menjadi beban kepada pelajar lah. Selain daripada itu, apa Sultan? Seterusnya ialah di badan beruniform yang berada di UTHM sendiri Prof. Okey, kalau tadi kita lihat bahawa jadi HEPA ni banyak membantu kepada akademik. Walaupun berkaitan dengan ehwal pelajar, tapi more on the academic side. Tapi di badan co-curriculum ni lebih kepada disiplin ataupun satu so-called badan co-curriculum lah, supaya mereka ni dapat kata orang tu melepaskan satu aktiviti kepada satu aktiviti yang lebih santai lah berbanding dengan yang formal di fakulti tu. Jadi dapat berjumpa, bergaul bersama dengan kawan-kawan melalui badan-badan uniform ni. Di samping membentuk disiplin diri dan juga keterampilan diri kemenjadian pelajar tu dalam badan-badan uniform ni memang sangat digalakkan. Dan kita mempunyai hampir 9 badan uniform. Yang pertama tu palapis, susis. Jadi bukan ada yang pertama yang kedua, tapi saya sebut lah. Ada palapis ni biasanya untuk pegawai simpanan tentera darat lah. Dan susis ni kos sukarelawan polis. Juga kita ada relasis. Relasis ni tak banyak universiti yang ada. Dan UTHM sebenarnya pelopor lah untuk badan uniform ini. Iaitu kita ada brigade rela siswa-siswi lah yang kita namakan relasis tu. Dan kita ada Kosispa. Kosispa ni pertahanan awam Malaysia.
dan juga Cisco. Cisco ni ialah siswa-siswi apa dipanggil correctional. Rasional. Correction. Yang ni melihat dari segi kalau tak silap saya dari segi penjara kan. Penjara. Dan juga kita ada kelana siswa. Kelana siswa. Siswa ni pengangkap lah. Mengangkap. Bulan latihan kelana siswa Malaysia dan juga kita ada siswa bomba. Oh. Siswa bomba ni pun tak banyak tak mesti yang ada. Dan yang biasa selain daripada tu Pandu Puteri dan juga Bulan Sabit Merah. Semua badan-badan uniform yang ada di peringkat sekolah yang dulu kita ikuti ada di industri. Kita boleh teruskan. Maknanya kalau kecenderungan kita, minat kita dalam badan uniform, kita boleh teruskan di UTHM. Tak ada halangan, tak ada masalah. Okey. Baik Prof, saya kira itu sahaja mungkin untuk badan beruniform di UTHM. Jadi untuk makluman semua, kita telah pun berakhir di segmen yang pertama. Okey, baik Prof, kita teruskan pula dengan tips yang mungkin Prof boleh kongsikan kepada para pelajar baru kita berkenaan dengan tips masa berada di universiti. Jadi silakan Prof. Okey, terima kasih Sultan. Sebenarnya di peringkat ijazah sarjana muda ni seperti mana di peringkat diploma dulu, pelajar-pelajar ni pertama sekali perlu yakin bahawa pengurusan masa tu sangat penting. Sebab setiap individu tu dia mempunyai jadual masing-masing mungkin berbeza dengan rakan-rakan yang lain lah. Dan sebab mereka mempunyai jadual kuliah, tutorial dan sebagainya, tempat yang berbeza. Masa pun berbeza dan juga pensyarah pun berbeza. Betul. Jadi mereka harus memastikan bahawa pengurusan masa itu dilaksanakan ataupun dibuat dengan teliti dan teratur. Yang kedua selain daripada itu ialah pengurusan kewangan. Kewangan ni pelajar-pelajar kena tahu berjimat. Yang penting sumber kewangan yang ada tu sama ada daripada ibu bapa ataupun yuran, bantuan kewangan mana-mana pihak, PTPTN ke, beasiswa daripada mana-mana, agensi ke, perlu diagihkan dengan baik. Artinya jangan sampai kita tidak mencukupi sumber kewangan untuk makan utama. Dan kehidupan di kampus ni kadang-kadang kita perlu buat assignment, kita perlukan merujuk kepada sumber-sumber daripada internet dan data kita tu kita sangat heavy use lah. Betul. Heavy use. Jadi jangan kita sia-siakan duit kita, data kita dengan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Baik untuk riadah maupun untuk tujuan akademik kita lah. Jadi pandai menguruskan kewangan. Dan selain daripada itu, kena sentiasa tingkatkan keyakinan diri dan rasa tanggungjawab tu. Sebab kita bukan lagi berada di alam, kata orang di peringkat alam kanak-kanak ataupun remaja. Sekarang kita menuju ke alam yang transitional lah. Kita dalam perubahan ke alam ke arah dewasa. Sebab kita belajar di universiti ni bersedia untuk menjadi seorang tenaga kerja di luar nanti. Tak lama pun, tinggal lagi 3 hingga 4 tahun je. Jadi di sinilah tempat kita berlatih untuk membentuk diri kita sendiri. Dan perkara ni perlu bermula daripada dalam. Walaupun kita support dengan PJ HEPA yang ada tu, pusat pembangunan, pusat Pejabat Haiwan Pelajar Kaunsil dan sebagainya. Tapi kekuatan tu perlu datang daripada dalaman diri pelajar sendirilah. Kemudian pelajar perlu mempunyai minat belajar yang baik. Maknanya mereka telah faham bahawa keberadaan mereka di kampus ni adalah untuk persediaan mereka bekerja di luar nanti. Dan mereka perlu menyemai dalam diri untuk berminat kepada kerjaya mereka. Dan itu bermula di universiti. Dan harusnya ditingkatkan. Sebelum ni sudah bagus, perlu diamalkan di tahap yang lebih baik lah. Selain daripada itu ialah jadilah diri sendiri,
Maknanya jangan kita terikut-ikut dengan kawan-kawan kita, kerana kita dengan kawan-kawan kita sebenarnya berbeza, tak sama. Cara kawan kita menerima ilmu, belajar berbeza dengan cara kita. Dan cara pergaulan mereka juga berbeza, dan kita perlu jadi diri kita sendirilah. Kita boleh belajar macam mana untuk bersosial dengan baik, tetapi mestilah mengikut kesediaan kita lah, supaya kita tidak, kata orang tu, terpengaruh dengan kawan-kawan, kerana mungkin kawan-kawan kita dia bersedia tapi kita tidak bersedia. Kita pada kita sesuatu benda tu satu benda yang baru, padahal pada kawan-kawan kita tu benda yang biasa. Jadi kita tak sama sebenarnya dengan rakan-rakan yang lain, dan kita harus berfikiran positif untuk sentiasa maju dan ke depan lah. Dan jangan lupa Betul. kepada keluarga, terutamanya ibu dan ayah lah, ibu, ayah, adik-adik dan sebagainya. Ambil masa untuk kita menghubungi mereka. Sekurang-kurangnya, kalau tidak boleh tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya 2 hari sekali. Kalau tak mampu 2 hari sekali, setidak-tidaknya seminggu sekali. Itu satu perkara yang penting lah. Supaya mungkin masa kita berada di kolej ni, kalau kita berada lah, tapi kebanyakan mereka ni masih lagi di rumah kan. Tapi di rumah pun kalau duduk di bilik saja mengurung diri, tidak membantu keluarga pun tak ada makna jugalah. So, jadi kita kena pastikan bahawa kita sentiasa mengingati keluarga kita dan membantulah sebaik-baik yang mungkin kepada kedua ibu bapa lah terutama. Jadi Prof, mungkin kita dapat dengarkan para pelajar yang berada sekarang ini, saya kira berada dalam Kolej Kediaman, orang kata menonton, menyaksikan slot ini secara atas talian, berkenaan dengan tips-tips yang telah dikongsikan oleh panel jemputan kita seperti tadi. Saya harap benda itu dapat orang kata dicatatkan ataupun diingatkan di dalam minda dan diri berkenaan dengan tips-tips bagaimana sekiranya anda sekarang ini berada di universiti. Jadi Prof, berikut kita akan dengarkan mungkin perkongsian daripada Prof berkenaan dengan kisah kejayaan daripada pelajar Universiti Tun Usi Malaysia. Jadi silakan Prof. Antara showcase kejayaan ataupun kisah kejayaan pelajar UTHM ni, antaranya yang kita dapat ingati ialah tentang kejayaan saudara Muhammad Nur Hafizi ni, Muhammad Hafizan. Beliau daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational telah terpilih mewakili Malaysia dalam the 9th Asian Future Leaders Summit, AFLES 2021 lah. Itu satu kejayaan yang membanggakan, dan antara kejayaan yang lain ialah seperti Persatuan Pelajar Mekanikal Mahasiswa Anak Jati Johor UTHM telah melakar kejayaan dengan mendapat dana sebanyak 9,245 daripada Yayasan Kerajaan Johor. Kita ada di situ ialah saudara Muhammad Haris, Muhammad Rizal, Putri Alia, Khairul Hazim dan Fizana Amira, serta dibantu oleh penyelia mereka Encik Muhammad Nasrul daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal. Kemudian selain daripada itu, kita ada juga kejayaan yang ditempa oleh Muhammad Ashraf bin Nurdin sebagai antara 10 pendebat terbaik bagi pertandingan debat Alam Syita 2021. Dan juga kita ada ialah saudari Nisa Yasmin binti Nur Izzuddin menangi sebagai tempat second runner up dalam business simulation kategori untuk cohort 10 participant of Industry Leadership Development Program di Axiata yang talent program YTP. Dan banyaklah sebenarnya kejayaan-kejayaan yang telah ditunjukkan ataupun dicapai oleh pelajar-pelajar UTHM. Antara yang lain daripada itu, kita ada kat sini ialah Putri Alia Medina mewakili Malaysia dalam Asia Student Leadership Conference 2021. Kita ada
saudari Amira Rashida binti Azhar daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat bersama rakan beliau Winston Lee Hong Yi dan Nur Amirah Filzah binti Muhammad Zaidi, yang ni daripada Fakulti Sains dan Teknologi lah. Dalam tandingan arena membaca berita pun kita ada champion, walaupun setakat Naib Johan, tetapi mereka ini kita sangat memberi dorongan lah kerana atas kejayaan mereka ni. Saudari Fatina binti Asmat, juga daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, dan mendapat Naib Johan lah. Apa lagi yang ada kat sini, Sultan? Kita ada juga mungkin dari segi kisah kejayaan yang seterusnya, Prof. Itu mungkin dari segi peserta terbaik di Festival Tari dan Teknologi Asia 2021. Jadi kalau saya dapat bacakan di paparan slide ni, Prof, saudara Muhammad Syami bin Jeffrey di Kelab Warisan UTHM perolehi peserta terbaik di Festival Tari dan Teknologi Asia 2021 peringkat antarabangsa Institusi Seni Budaya Indonesia. Wow. Jadi itu dia, Prof. Kita ada juga Pantera Netball UTHM. Ni pasukan netball, Prof, yang telah mendapat top 10 winners AUS Virtual Fit Challenge 2021. Jadi seterusnya juga kita ada Armada UTHM daripada orang kata ini saya rasa top 10 winners Auzik Virtual Fit Challenge juga di pasukan futsal untuk Armada UTHM ini. Satu tu Barakuda tu apa dia? Barakuda UTHM. Barakuda ni sebenarnya mungkin berkaitan dengan pasukan kayak, Prof, sebenarnya. Dia dapat top 10 winners Aus Virtual Fit Challenge juga 2021. Itu kita dapat lihat lah beberapa kejayaan pelajar Universiti Tun Hussein of Malaysia. Dan berikutnya, Prof. Okay, berikutnya kita ada juga saudara Ahmad Faris, Muhammad Faris Hakim, Muhammad Faris Zul Hakim bin Ahmad Zuhaidi, pelajar pusat diploma sebenarnya. Tak tahu dia masuk ke tidak dalam UTHM untuk teruskan degree ni. Menjadi terpilih untuk mengikuti program Malaysia Future Leaders lah School, Malaysia Future Leaders School, Go Global, delegasi Malaysia ke Expo Dubai 2020 di Dubai, Emirat Arab Bersatu pada 14-19 Disember yang lalu. Dan suka kita untuk ucapkan syabas dan tahniah juga ni MPP kita ni, saudara Muhammad Zarif bin Muhammad Rafiat daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik atas kejayaan terpilih sebagai keynote speaker mewakili Malaysia tu dalam International Student Conference 2021 berkaitan dengan urban environment in Southeast Asia countries in the context of the new normal. So, banyaklah sebenarnya ya, Sultan, kejayaan-kejayaan yang dilakarkan oleh pelajar-pelajar UTHM. Betul. Dan semoga kejayaan-kejayaan yang kita paparkan ini memberi inspirasi lah kepada semua, menjadi dorongan, menjadi so-called ikon kepada pelajar-pelajar baru kita yang masuk pada sesi kali ini lah. So itu sajalah mungkin yang dapat saya kongsikan tentang kejayaan-kejayaan mahasiswa-mahasiswa UTHM setakat ini. Banyak lagi sebenarnya kejayaan-kejayaan itu, tetapi ini sebahagian kecil lah daripada apa yang telah kita catatkan dalam sebagai kita punya showcase. Untuk pusat pembangunan pelajar lah. Okey. Baik, Prof. Untuk itu maka untuk segmen kita yang kedua ini telah pun saya kira mendapat orang kata beberapa perkara yang boleh membangkitkan motivasi diri dalam pelajar baru yang sekarang ini bersama-sama kita secara atas talian, Prof.
Jadi Prof, mungkin kata-kata, orang kata hikmah sikit lah, kata-kata quotes yang mungkin kita boleh paparkan dekat skrin ini. Mungkin saya akan mengambil 2 sahaja di antaranya, tapi kita minta lah Prof untuk memberikan sedikit lah orang kata ulasan berkenaan dengan yang boleh dikongsikan kepada para pelajar baharu kita. InsyaAllah, okey, yang ini saya kira menjadi tarikan jugalah untuk saya minta daripada Prof untuk kongsikan berkenaan dengan satu quotes ini berkenaan dengan commit yourself to what you want. So, jadi, kata speaking pula bila jadi bahasa Inggeris ni, tiba-tiba, jadi mungkin Prof boleh kongsikan berkenaan quotes ini kepada pelajar baru kita. Silakan Prof. Okey, saya cuba explain dalam bahasa saya lah supaya mungkin mudah untuk pelajar kita fahami dan apa ni, saya bantulah terangkan sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan commit yourself to what you want. Sebenarnya apabila kita inginkan sesuatu, maka kita harus memberi komitmen, memberi kata orang keterlibatan kita tentang hasrat tersebut. Kita tidak boleh kata orang menunggu yang bulat datang bergulik, yang pipih datang melayang. Itu maksudnya lah. Maknanya kalau kita nak sesuatu, kita kena berusaha. Berusaha bagaimana untuk kita capai ataupun macam mana untuk kita dapat. Saya ingat lagi dulu Sultan bila saya ingin belajar ke luar negara, Liverpool. ke Liverpool dulu, saya perlu berusaha sendirilah untuk memohon tempat di universiti tersebut dan perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak universiti dan pihak penaja. Jadi saya harus berusaha ke arah itu. Dan itu yang kita maksudkan bahawa kita harus memberi masa, tenaga dan usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan lah. Kalau kita tak inginkan sesuatu, tak apa, tapi kita inginkan sesuatu. Dalam kes pelajar-pelajar kita ni, mereka inginkan segulung ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka, di mana bidang itu sebenarnya nanti akan menjadi punca utama untuk mereka bekerja di luar dalam pekerjaan nanti. Mereka ingin nak jadi apa? Civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer atau pengurus harta, property manager InsyaAllah. Sultan nanti mungkin Allah. perlulah kita berusaha ke arah tu. Tidaklah kita terlalu bergantung kepada pensyarah kita. Malah kita perlu membuat kerja tambahan, extra work. Kita try to find out what is does it mean by the career that you are going to attend lah. Maknanya kita nak jadi apa? Kita perlu menyiapkan diri. Mungkin di universiti tak cukup, kita cari lagi di mana sumber-sumber lain, di tempat-tempat lain, di industri dan sebagainya. Ada lagi? Ada Prof, jadi saya kira commit yourself to what you want ni, kalau kita dapat satu ringkasannya, usaha lebih dapat lebih Prof. Lebih kurang begitu. Okey. Kalau kita nak, kita harus berusaha ke arah tu lah. Okey. Baik Prof. Untuk seterusnya, yang ini, take the time to train your mind. Jadi Prof, pendekatan Prof boleh kongsikan dekat para pelajar kita. Okey, ini sebenarnya kalau kita lihat tadi, untuk kita berubah atau untuk kita melakukan sesuatu, segala-galanya mungkin bermula daripada apa yang kita fikir. Jadi kita perlu melatihlah diri kita untuk memikir yang baik-baik, memikirkan cara ataupun kaedah bagaimana untuk kita capai sesuatu kejayaan yang kita inginkan dan merancang apa yang patut kita buat. Dan apa yang patut kita buat itu mempunyai proses-proses yang tertentu dan proses-proses itu perlu kita rangka dan rancang. Dan kita harus mendidik bahawa kalau kita rasa kita boleh ataupun kita mampu melaksanakannya, dan kita akan membentuk keyakinan dalam diri kita. So segalanya pada saya bermula apa yang kita fikirkan lah. Kan ada istilah kata apa? Kalau kau fikirkan kau boleh,
kau boleh Lakukannya. lakukannya. Jadi sebenarnya benda macam tu lah yang kita cuba fahamkan. Jadi, kita kena melatih diri kita untuk bahawa kita mampu mencapai apa yang nak kita capai lah. Dan kita boleh jadikan pencapaian orang lain sebagai garis panduan ataupun sebagai pedoman macam mana dia boleh capai apa yang dia inginkan dan macam mana kita boleh capai apa yang kita inginkan. Okay. Itu saja. Baik Prof, take the time to train your mind. Tadi Prof telah orang kata memetik lagu jika kau fikir kau boleh, kau pasti boleh melakukannya. Itu dia pendekatan ataupun sedikit kupasan untuk quotes kita dalam sesi motivasi kita pada ini. Jadi untuk yang seterusnya Prof, mungkin untuk kesimpulan lah Prof, sebenarnya universiti ni, apa sebenarnya universiti ni Prof? Maksudnya apa tu? Kita boleh mungkin pendekatan untuk memberitahu lah Prof berkenaan dengan para pelajar baru kita berkenaan itu universiti ini sebenarnya ialah tempat mereka sebagai apa. Jadi mungkin sebagai satu tempat pergerakan, mungkin orang lain pendapatnya Prof. Okay. So universiti ni adalah sebagai satu gedung ilmu. So, universiti bila kita kata sebagai satu gedung ilmu tu sebenarnya dia adalah pintu kepada segala macam jenis ilmu lah. So mungkin kita punya program yang ada di universiti ni agak terhad. Tetapi ilmu yang ada tu terlalu luas dan banyak. Dan sebenarnya bila kita masuk universiti ni, sebenarnya kita masuk ke dalam satu tempat yang kaya dengan ilmu. Di mana di dalamnya penuh dengan orang-orang yang berminat untuk belajar, berminat untuk menimba ilmu pengetahuan, berminat untuk meningkatkan diri dan juga serta boleh membantu orang lain lah, diri dan masyarakat lah sebenarnya. Dan di dalam universiti ni sebenarnya ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang berjaya lah, ramai profesor-profesor, ramai cikgu-cikgu, sifu-sifu yang sebenarnya dari segi knowledge dan experience sangat luas. Dan kita sebagai pelajar di universiti ni, mahasiswa di universiti, sebenarnya sepatutnya pandai mengambil peluang. Macam mana kita nak dapatkan ilmu-ilmu yang tertentu tu. Bukan saja ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian kita. Malah apa juga jenis ilmu yang ada lah. Kita boleh jumpa sesiapa saja yang kita rasa berada di dalam universiti ni. Sebab dia adalah seperti yang saya kata, gedung ilmu ni penuh dengan para ilmuwan dan para pencari ilmu yang memang betul-betul kata orang tu mencintai ilmu lah. Di sinilah maknanya universiti inilah tempatnya, dan sebenarnya mereka yang dapat masuk ke universiti adalah antara mereka-mereka yang bertuah lah. Bertuah dan cubalah memanfaatkan peluang yang ada ni untuk bagi tempoh 4 tahun yang ataupun 3 tahun yang ada di dalam kampus ni untuk berusaha mendekati para ilmuwan ni dan menjadi sebahagian daripada pencipta ilmu lah. Saya rasa itulah sebenarnya yang kita sepatutnya faham apa di universiti ni. Bukanlah tempat untuk kita mengadu domba dan mencari pelbagai alasan, bukan dia. Tapi sebaiknya kita jadikan universiti ini sebagai tempat untuk kita menimba dan kata orang membantu mencari ilmu, dan kita membantu kepada yang lain nanti apabila kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik Prof. Itu dia, apa itu universiti. Daripada hujah ataupun ulasan yang panjang telah disediakan dan dikongsikan kepada para penonton kita berkenaan itu, harapnya dapat meningkatkan sedikit sebanyak motivasi dalam diri pelajar baru kita. InsyaAllah Prof. Untuk yang seterusnya, kita akan teruskan ke segmen yang terakhir Prof, iaitu sesi soal dan jawab. Jadi di segmen ini saya ingin ingatkan kepada rakan-rakan, para penonton sekalian, sekiranya ada soalan-soalan ataupun pertanyaan yang ajukan kepada
Ada panel jemputan kita, sila kemukakan di ruangan komen yang disediakan. Jangan malu, jangan segan. Mana tahu mungkin soalan anda yang akan saya pilih, seperti tadi, kita dapat meminta panel jemputan kita untuk menjawab soalan-soalan yang ada. InsyaAllah, Prof. Jadi, Prof, sementara kita menunggu soalan daripada rakan-rakan kita, mungkin saya ingin bertanya lah, Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan kenangan yang paling manis lah, Prof. Sebab kita dah dapat tahu yang di latar belakang Prof tadi, Prof telah menganjutkan pengajian di Universiti Liverpool. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit pengalaman yang paling Prof kata sangat-sangat memori yang terindah lah, Prof, untuk Prof. Silakan, Prof. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya jarang berkongsi tentang pengalaman saya di Liverpool lah. Tapi sebenarnya masa saya mohon untuk belajar dulu, banyak tempat yang saya mohon. Di Edinburgh, Surrey, Nottingham, dan juga Liverpool lah, Birmingham pun ada juga saya mohon. Tapi Alhamdulillah saya dapat di Liverpool. Cuma yang saya rasa sangat terharu lah di Liverpool ni, sebenarnya kita ada satu kumpulan ataupun kelompok. Jadi itu untuk yang seterusnya kita akan teruskan ke segmen yang terakhir, Prof, iaitu sesi soal dan jawab. Jadi di segmen ini saya ingin ingatkan kepada rakan-rakan, para penonton sekalian, sekiranya ada soalan-soalan ataupun pertanyaan yang ingin diajukan kepada panel jemputan kita, sila kemukakan di ruangan komen yang disediakan. Jangan malu, jangan segan. Mana tahu mungkin soalan anda yang akan saya pilih, seperti tadi, kita dapat meminta panel jemputan kita untuk menjawab soalan-soalan yang ada. InsyaAllah, Prof. Jadi, Prof, sementara kita menunggu soalan daripada rakan-rakan kita, mungkin saya ingin bertanya lah, Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan kenangan yang paling manis lah, Prof. Sebab kita dah dapat tahu yang di latar belakang Prof tadi, Prof telah menganjutkan pengajian di Universiti Liverpool. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit pengalaman yang paling Prof kata sangat-sangat memori yang terindah lah, Prof, untuk Prof. Silakan, Prof. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya jarang berkongsi tentang pengalaman saya di Liverpool lah. Tapi sebenarnya masa saya mohon untuk belajar dulu, banyak tempat yang saya mohon. Di Edinburgh, Surrey, Nottingham, dan juga Liverpool lah, Birmingham pun ada juga saya mohon. Tapi Alhamdulillah saya dapat di Liverpool. Cuma yang saya rasa sangat terharu lah di Liverpool ni, sebenarnya kita ada satu kumpulan ataupun kelompok mahasiswa ataupun keluarga yang besar lah, saya katakan macam tu. Mereka ni sebenarnya tidak pernah kenal pun saya dan keluarga yang datang ke Liverpool ni. Tapi mereka menerima kami sekeluarga seadanya. Dan pada hari pertama kami menjejakkan kaki di Liverpool, mereka telah menerima kami sebagai ahli keluarga mereka. Itulah satu benda yang saya sangat hargai lah kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan saya yang berada di Liverpool pada ketika itu. Dan sehingga kini pun kami masih lagi bersama dan masih lagi menganggap kami ni adalah ahli keluarga masing-masing. Itulah satu kenangan yang sangat manis lah di sana. Walaupun kita tidak pernah kenal pun sebelum ni. Tapi bila sampai di sini, kami dianggap sebagai keluarga, diraikan, dijamu dan disantuni dengan baik lah. Dan sungguh saya terharu lah dengan itu. Di sana kita ada pelajar-pelajar undergrad, tajaan MARA, JPA dan sebagainya yang belajar di sana. Dan kita ada juga pelajar-pelajar postgrad yang macam saya lah, daripada universiti. Dan ada juga yang daripada dia panggil jabatan-jabatan kerajaan yang lain lah, dan sebagainya. Dan yang paling istimewa kat Liverpool tu, kita ada pakcik-pakcik kapal. Pakcik kapal ni dia telah lama berada di Liverpool sejak sebelum Perang Dunia yang Kedua tu. Mereka ni berkelana menaiki kapal ni lah daripada satu tempat ke satu tempat, dan mereka stranded di Liverpool lah.
dan akhirnya mereka menjadi penduduk tetap di Oh. ramai dalam 50 hingga 60 lebih orang lah. Dan kebanyakan mereka telah berkeluarga dan mempunyai anak dan cucu lah di sana. Dan mereka ni, pakcik-pakcik ni sebenarnya sentiasa bersama kita lah, bersama kami, pelajar-pelajar daripada Malaysia ni, baik yang undergrad, postgrad dan sebagainya. Bersama berkumpul, tak kira dalam apa juga masa, kadang hari raya ke, puasa ke, dan apa sajalah, hijrah ke, apa ke, program tahun baru dan sebagainya, semua mereka terlibat lah. Lalunya bersama kami di sana. Jadi kita tidak rasa sunyi. Dan kita tidak rasa kita berada di negara orang lah pada ketika itu. Baik. Itu satu kenangan yang manis lah yang boleh saya kongsikan. Nak cerita detail tu kena ambil masa yang panjang. Oh, tak cukup lah untuk sebab kita. Baik. Satu perkongsian yang saya kira amat menarik. Terima kasih Prof kerana sudi mengkongsikan pengalaman Prof yang berada di Liverpool berkenaan memori yang terindah yang tersemat di jiwa Prof. Okey, insyaAllah Prof, kita dah sekiranya dah ada dah Prof soalan daripada pelajar baru kita, para penonton kita, iaitu daripada saudara Haikal Prof. Beliau mengatakan beliau bertanya, mengikut latar belakang pendidikan Prof, ini yang seperti tadi juga lah Prof, adakah pendidikan di luar negara lebih baik berbanding di dalam negara? Silakan Prof. Soalan ni sangat terlalu subjektif lah. Terlalu subjektif. Sebenarnya bergantung kepada individu tu lah. So, sebenarnya apa yang kita nak? Kita nak belajar di dalam negara ke apa kita nak belajar di luar negara? Antara dua tu. Dan kenapa? Seronok belajar di luar negara, dia ada benda-benda yang tak seronok. Dan di dalam negara pun sama. Tapi apa pun juga situasinya, bagi saya ialah kita kena tahu apa yang kita nak. Macam tadilah, we should know what we want dan kita bergerak ke arah tu. Dan bila kita berusaha dalam bergerak ke arah apa yang kita ingin capaikan, insyaAllah kita akan rasa seronok dan kita tidak rasa tertekan. Halangan yang ada tu bukanlah satu benda yang menghalang kita ataupun mengganggu kita untuk mencapai apa yang kita nak, tapi kita jadikan dia sebagai satu cabaran yang boleh sebenarnya menguatkan kita lagi, bukannya melemahkan kita. Itulah yang saya boleh jawab lah, sebab terlalu subjektif lah benda ni kita terangkan. Dan of course lah, di luar negara tu culture ni berbeza. Di dalam negara ni kita tak biasa, jadi mungkin tak mengganggu kita punya proses pembelajaran. Dan di luar negara tu mungkin berbeza, cuacanya lain, kan, kesedarannya lain, kita pakai pun baju lain, tak sama macam kita kat sini. Dan kita susah lah saya katakan sama ada terlalu baik ke di sana ataupun baik di sini. Sebenarnya memang itulah, ada pro and con lah. Baik, terima kasih Prof atas jawapan yang telah diberikan. Saya harap dapat menjawab soalan daripada saudara Haikal. Baik Prof, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya daripada saudari Maisara. Soalannya, boleh Prof bagi tips bagi menjadi pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan co-curriculum? Silakan Prof. Ini sebenarnya seperti juga yang tadi, ialah pengurusan masa lah. Disiplin diri dan pengurusan masa. Apabila kita ada benda yang banyak untuk diuruskan, satu perkara yang paling penting ialah time management. Pengurusan masa. Dan jika kita boleh agihkan masa kita mengikut keperluan kita dengan baik, maka kita tidak ada sebab untuk tidak berjaya lah. Contohnya macam kalau kita ingin pastikan bahawa akademik kita cemerlang, kita perlu membuat persediaan. Kita perlu merancang, kan? Artinya spend masa untuk kita sediakan keperluan-keperluan untuk kita berjaya dalam akademik. Begitu juga dengan co-curriculum. Kadang-kadang co-curriculum ni kita take a break for the academic part lah, then we go for another area which is more santai dan begitu light, tidak terlalu formal dan tidak terlalu stres. Jadi kat situ bila kita boleh balance kan, saya rasa kita mempunyai satu kehidupan yang seimbang, seimbang dan kita sebenarnya boleh mengendurkan
ketegangan yang ada di satu sudut yang lain lah. Bahagian akademik kita kendurkan dengan perlibatan kita dalam kurikulum. Berjumpa dengan kawan-kawan, bergaul dengan kawan-kawan kita dan melaksanakan program-program atau aktiviti yang lebih santai. Okey. Itulah. Baik Prof, terima kasih Prof. Baik, kita pergi ke soalan yang terakhir saya kira daripada saudara Syahmi Jeb. Soalannya, apa pendapat Prof tentang kemasukan pelajar ke dalam kampus secara fizikal sedangkan kes COVID masih lagi berada dalam kadar yang tinggi? Berani Syahmi Jeb. Silakan Prof. Betul. Saya cubalah jawab mana yang boleh. Baik Prof. Ni takut tak boleh jawab pula soalan ni. Pandai Syami soalan ni begitu mencabar. Sebenarnya kita tidak boleh lari lah daripada COVID-19 ni. COVID-19 ni berlaku bukan saja di Malaysia. Bukan saja di UTHM. Malah dia berlaku di seluruh pelosok dunia. Semua negara menghadapi masalah yang sama. Dan sesuatu yang berlaku di dunia ada akhirnya. Dia tidak akan selama-lamanya. Ada. COVID tu tidak akan selama-lamanya. Ada. Dia akan habis satu masa. Dia tak kekal. Mungkin dia berubah daripada pandemik jadi endemik kan. Tapi soalnya ialah persediaan kita. Apa persediaan kita dalam menghadapi masalah itu? Antara pendekatan yang kita dah buat ialah mengambil vaksin. Kan. Saya percaya semua yang dah kembali di kampus ni semuanya telah ambil vaksin dos 1, dos 2. Ada yang dah ambil booster. Jadi kita bermakna kita menuju ke arah persediaan yang lebih baiklah dengan sebelum-sebelum ni. Tanpa vaksin sebelum ni kita tak bersedia. Jadi impaknya terlalu besar lah kesannya kepada kita. Tapi setelah kita mengambil vaksin ni nampaknya impaknya semakin kurang. Walaupun ada tapi kita semakin kurang. Kita menuju ke arah yang lebih baik ya. Walaupun ramai positif tapi mereka tidaklah terkena dalam keadaan yang lebih teruk. Maknanya keadaan beransur pulih, beransur baik. Tapi kita tidaklah boleh terlalu drastik. Maknanya kita mempunyai masa yang sesuai lah. Bilakah masanya nanti kita boleh kembali ke dalam kampus seperti biasa. Yang saya kata tadi, segala-galanya akan berakhir. Bila kita tak tahu. Maybe next year, maybe next year kita mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Amin. Tapi keadaan bertambah baiklah. Dan that's why bila kita buka kepada universiti ni, kita open kepada yang betul-betul memerlukan hadir di universiti. Maknanya mereka ada masalah internet di rumah ataupun mereka perlukan makmal, perlu melakukan eksperimen di makmal, yang mana mereka perlu bersemuka dan sebagainya. Dan walaupun mereka berada di sini, mereka perlu mematuhi lah SOP, ketetapan yang telah ditetapkan oleh MKN. Dan itu sebenarnya untuk keselamatan dan kesejahteraan semua. Untuk diri mereka sendiri, kawan-kawan dan yang staff dan sebagainya lah. Dan kita akan cuba sedaya upaya supaya impact COVID ni makin lama makin lemah lah. Dan kita percaya bahawa keadaan akan semakin pulih. InsyaAllah nanti bila keadaan pulih, kita akan cuba benarkan 100%. Untuk setakat ini, kita punya kemampuan sebab mengikut SOP baru ataupun norma baru ni, kita boleh kepada antara 70% lah pelajar untuk kembali ke kampus. Dan kita ke arah 100%. Dan cuma masanya kita tidak pasti lagi. So, saya rasa itulah saja yang boleh saya kongsikan lah untuk soalan Syahmi Jeb. Baik, terima kasih Prof. Saya harap dengan jawapan yang telah dilontarkan oleh panel jemputan kita, iaitu TNC kita, harapnya saudara Syahmi Jeb dapatlah menerima jawapan yang Syahmi Jeb inginkan lah, insyaAllah. Baik, dengan berakhirnya soalan itu tadi, maka kita pun sebenarnya sudah pun berada di hujung orang kata slot kita lah Prof, dan juga para pelajar. InsyaAllah
saya yakin dan percaya Prof dan juga para penonton kita sekarang ini yang berada di kolej kediaman, insyaAllah saya rasa mereka semua sekarang ini mempunyai orang kata akaun Instagram. Jadi sudah pastinya saya ingin orang kata meminta dan mengharapkan para pelajar boleh mengikuti orang kata akaun rasmi Instagram TNC EPA kita, iaitu dengan Alliance TNC EPA UTHM yang ditera di paparan sekarang ini untuk anda sama-sama mengikuti untuk orang kata mengetahui perkembangan semasa dan juga orang kata isu-isu yang berada di dalam UTHM. InsyaAllah untuk itu mungkin saya ingin ingatkan juga sebelum kita tutup ataupun kita akhiri slot kita pada hari ini, saya mohonlah minta panel jemputan kita untuk memberikan sedikit kata-kata sebelum kita bersurai. InsyaAllah Prof, silakan Prof. Terima kasih Sultan. Sukalah saya ingin ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru kita ni untuk mengambil peluang sebaik mungkin untuk menimba ilmu di UTHM ni, dan sesungguhnya kita di UTHM ni menuju ke arah GTU 2030 ataupun Global Technopreneur University ke arah 2030. Kita inginkan mahasiswa ataupun graduan yang lahir nanti bukan saja dapat memberi peluang menyumbangkan diri itu sebagai pekerja, tapi malah juga sebagai memberi pekerjaan lah. Maknanya dia juga mampu untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang teknikal ni dan sama-sama memajukan industri di luar lah. Dia memberi peluang pekerjaan kepada yang lain. Dan untuk itu saya rasa mereka ni perlu berusaha bersungguh-sungguh dan pastikan bahawa cabaran yang dihadapi itu dapat ditangani dengan baik dan dengan cara yang berhebah dan mematuhi segala keperluan-keperluan yang ada ataupun SOP yang ada dan ketetapan yang ada lah. Itu sajalah. Baik, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa kita pada hari ini. Saya kira itu saja untuk kita punya slot pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panel jemputan kita, iaitu Profesor Madya Surveyor Teknologis Dr. Loman Hakim bin Ismail kerana sudi meluangkan masa bersama-sama di slot kita ini bersama TNC EPA UTHM. Dan saya harapkan segala input, segala tips dan perkongsian yang telah dikongsikan kepada pelajar harap dapat orang kata diguna pakai di dalam kehidupan seharian sebagai seorang mahasiswa di Universiti Tun Hussein All Malaysia. Jadi saya ingin juga ingatkan bahawa anda semua boleh mengongsikan sekiranya ada mana-mana yang telah pun orang kata menangkap layar atau lebih dikenali sebagai screenshot sekarang ini. Prof, screenshot kita boleh kongsikan di Instagram rasmi Minggu Haluan Siswa, iaitu Alliance MSS UTHM. Dan juga kita juga ada TikTok rasmi Prof. Untuk pengetahuan para pelajar juga kita mempunyai TikTok rasmi, iaitu dengan menggunakan yang sama juga, Alliance MSS UTHM. Dan juga kita ada sediakan hashtag yang khas untuk MSS kali ini. Anda boleh menggunakan hashtag itu, iaitu dengan MSS UTHM, MSS di hatiku, dan jaga jarak, jaga SOP dan sebagainya. Baik, insyaAllah saya kira itu saja. Dengan itu saya juga sekali lagi ingin ingatkan kepada para pelajar untuk jangan lupa tidak lupa untuk mengisikan link kehadiran untuk orang kata pengambilan kehadiran lah dalam slot kita pada hari ini. Jadi saya kira itu saja. Sekian saja daripada saya, Muhammad Sultan selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.